Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan sambung kepada subtopik kita yang seterusnya 1.1 ya. Kita masih lagi dalam subtopik 1.1. Okey, iaitu tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan halogen dan apa yang dimaksudkan dengan larutan halida? Okey, kalau kita kata halogen adalah unsur yang berada di dalam kumpulan yang ke-17. Okey, larutan halida adalah larutan yang mengandungi ion-ion yang mengandungi larutan yang mengandungi ion daripada kumpulan ke-17. Kita akan tengok contohnya nanti. Okey, jadi atom bagi unsur halogen dia akan menerima elektron. Okey, sebab halogen kita tahu bahawa halogen kumpulan ke-17 dia adalah bukan logam. Jadi bukan logam dia punya nature dia adalah dia akan menerima elektron. Okey, kalau biasanya logam ataupun metal will donate electron and non-metal will receive electron. Okey. So atom bagi unsur halogen dia akan menerima elektron untuk membentuk ion halida. Okey. Contohnya ion halida ni adalah kalau klorin ion klorida, kalau bromin ion bromida, okey, kalau iodin ion iodida. Itu yang kita panggil sebagai halida ataupun halides. Okey, halides ion. Okey, yang mengalami tindak balas penurunan dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Disebabkan halogen ni dia menerima elektron. So bila menerima elektron automatik dia akan mengalami tindak balas penurunan, reducing reaction. Okey, dan bila dia mengalami dia melakukan proses penurunan tu tadi, so maksudnya dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. So itu adalah unsur-unsur dalam halogen. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, bagi kumpulan ke-17 apabila menuruni kumpulan. Menuruni kumpulan tu maksudnya daripada atas ke bawah. Okey, fluorin, klorin, bromin, iodin. Okey. Kereaktifan unsur halogen semakin berkurang. Ini kita dah belajar tahun lepas dalam tajuk jadual berkala. Okey, periodic table of element. Okey, kenapa? Kalau kamu tak ingat, refer balik kepada video yang ada dalam cikgu punya channel YouTube berkaitan dengan kumpulan ke-17. Okey. Kereaktifan unsur halogen semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Kenapa dia berkurang? Okey, kita tengok kat sini. Atom unsur halogen ni dia akan semakin sukar untuk menerima elektron. Sebab itu kereaktifan dia berkurang. Sebab dia keelektronegatifan dia akan berkurang juga apabila menuruni kumpulan. Okey, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurangan. So maksudnya kalau dia duduk di bahagian atas, dia boleh jadi ejen pengoksidaan. So, maksudnya dia akan mengalami penurunan. Tapi bila dia dah berada di bahagian bawah, dia punya sifat dia sebagai ejen pengoksidaan tu dah berkurang. Dia menjadi ejen penurunan pula. So bila dia jadi ejen penurunan, dia akan mengalami pengoksidaan. Okey, kalau kita tengok dari segi cikgu cakap macam ni mungkin akan sukar untuk faham. So kita akan tengok nanti. Okey. Ion halida dia semakin mudah untuk membebaskan elektron apabila menuruni kumpulan. Okey. Bila dia menuruni kumpulan sahaja, so dia akan lebih mudah untuk lepaskan elektron. Okey, kamu kena ingat sifat sesuatu bahan tu apabila dia melepaskan elektron dia, so maksudnya dia dah melakukan pengoksidaan. Dia lepas elektron, oxidation lah jadinya. Okey, release, oksi. Okey, dia terima, receive, maksudnya dia reduce. Dia terima saja elektron, dia akan diturunkan. Dia buang elektron dia ataupun dia lepaskan elektron dia, so maksudnya dia akan melakukan pengoksidaan. Okey, jadi kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Okey, kita tengok lagi. Okey. Halogen yang berada lebih atas dalam kumpulan ke-17, so maksudnya dia lebih reaktif. Kan cikgu dah cakap tadi, apabila menuruni kumpulan, kereaktifan dia berkurang. So maksudnya kalau dia berada di atas, dia punya kereaktifan dia sangat tinggi lah. Kereaktifan dia tinggi. Jadi dia dapat menyesarkan halogen yang berada di bawahnya yang kurang reaktif daripada larutan halidanya sendiri. Okey. Kalau kita tengok di situ, okey, pengoksidaan dan penurunan. Tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, sekarang kita tengok dahulu pada gambar rajah ini, apa yang diberi pada kamu adalah larutan kalium bromide. Okey, kalium bromida,
kalium bromida atau potassium bromide. Okey. Larutan ni yang dimasukkan ke dalam ni adalah air klorin. Okey. Air klorin dimasukkan beberapa titis lah ke dalam tu. Jadi apa keputusannya di situ? Okey, kita lihat kepada kedudukan klorin dan juga bromin. Okey. Okey, warna larutan KBr. Warna asal larutan ini adalah tidak berwarna. Okey. Tetapi selepas tindak balas berlaku, warna dia bertukar kepada perak. Okey. So keyword kamu di sini adalah perak. So bila perak, sebenarnya apa yang dibebaskan di situ adalah bromin. Okey, ion bromida tu sendiri. So bila ion bromida itu dilepaskan, jadi Br2 dalam bentuk larutan juga, liquid. Okey. KBr2 terhasil. Jadi ion Br ni bebaskan elektron untuk membentuk molekul Br2. Okey, membentuk molekul bromin. Okey. Jadi ion bromida dioksidakan. Sebab dia berada di bawah. Bila berada di bawah, okey, susunan dia, so dia lebih sukar untuk diturunkan. Dia lebih mudah untuk dioksidakan. Dia lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Okey, bromin ni lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Itu sebabnya dia dioksidakan. Okey. Apa yang berlaku kepada klorin? Okey. Klorin pula, okey, warna asal air klorin tu adalah kuning kehijauan. Air klorin tu sendiri, klorin water. Okey. Air klorin warna dia adalah kuning kehijauan, bertukar kepada tidak berwarna. Okey, sebab apa dia bertukar kepada tidak berwarna? So inference, kenapa dia bertukar daripada kuning hijau ni kepada tidak berwarna? So inference dia adalah di sini molekul klorin, okey, molekul klorin menerima elektron bagi membentuk ion klorida. Okey, molekul Cl2 dia akan menerima elektron bagi membentuk ion klorida. Jadi ion klorida akan diturunkan. Okey. Sekarang cikgu nak kamu lihat kepada kedudukan dahulu. Sebelum cikgu tengok yang lain, kita tengok dahulu kedudukan. Di antara kedudukan klorin dan juga bromin. Okey, siapa yang lebih reaktif? Yang lebih reaktif adalah klorin berbanding bromin. Sebab cikgu dah kata tadi, kalau menuruni kumpulan, kereaktifan dia berkurang. Kereaktifan dia berkurang sebab dia sukar untuk menerima elektron. Okey, ini bermakna kalau kamu lihat di situ, semakin reaktif sesuatu halogen. So maksudnya fluorin lebih mudah untuk terima elektron. Okey, berbanding klorin. Fluorin ni dia punya keelektronegatifan dia tinggi, sangat tinggi. Itu sebab dia senang sangat untuk terima elektron. Okey. Berbanding dengan klorin. Klorin kurang sikit kereaktifan dia berbanding fluorin. Okey, bromin pula berada di bawah klorin. So bromin lagi sukar untuk menerima elektron. Tapi bila dia sukar menerima elektron, so maksudnya dia lebih senang untuk membebaskan elektron dia. Itu sebabnya kalau kita tengok, halogen sebagai ejen pengoksidaan, okey, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Kenapa dia meningkat? Sebab dia lebih mudah untuk menerima elektron. So maksudnya dia makin ke atas, dia makin senang untuk diturunkan. Dia makin ke bawah, dia makin senang untuk dioksidakan. Okey, itu sebabnya dikatakan kat sini kalau ion halida merupakan ejen penurunan. Okey, kekuatan sebagai ejen penurunan akan meningkat. Okey, kalau ke bawah ni maksudnya dia lebih mudah untuk dioksidakan. Yang ke atas dia lebih mudah untuk diturunkan. Diturunkan tu sebab dia nak menerima elektron, so dia akan diturunkan. Yang dioksidakan tu adalah yang membebaskan elektron. Okey, so tengok tu betul di situ. Okey, kita tengok kenyataan yang kedua di sini. Halogen yang berada di bahagian atas kumpulan 17 merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. So maksudnya dia ke atas ni dia akan mengalami penurunan lah sebab dia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. So dia akan mengalami penurunan. Okey, kalau kita pasangkan di antara fluorin dan klorin, okey, fluorin akan mengalami penurunan, klorin akan mengalami pengoksidaan. Sebab fluorin lebih mudah untuk menerima elektron berbanding dengan klorin. Cikgu harap kamu jelas dekat situ. Okey, fluorin yang berada di atas akan diturunkan, yang berada di bawah akan dioksidakan. Okey.
Jadi kat situ ion halida bagi halogen yang berada di bahagian bawah dalam kumpulan ke-17 merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. So maksudnya kalau di bawah dia akan mengalami pengoksidaan, yang di atas akan mengalami penurunan. Okey, fahamkan konsep di situ. Daripada situ baru kita boleh tahu yang mana satu yang akan disesarkan. Siapa yang boleh menyesarkan siapa. Okey. Okey, kalau kat situ kita tengok balik setengah persamaan. Kalau tadi kita tengok tindak balas di antara kedua-dua bahan ni iaitu kalium bromida dan juga air klorin. Okey, bromin dioksidakan, manakala klorin akan diturunkan. Okey, setengah persamaan. Okey, disebabkan bromin itu, ion bromida itu sendiri yang dioksidakan. So, dua mol ion bromida ni dia akan melepaskan 2 elektron untuk membentuk molekul bromin. Itu sebab hasilnya pada hasil akhirnya adalah bromin dalam bentuk liquid lah, cecair. Okey, Br2. Manakala bagi klorin pula, disebabkan klorin itu lebih reaktif daripada bromin, so klorin lebih mudah untuk menerima elektron. So bila dia mudah untuk menerima elektron, so dia akan mengalami penurunan. Okey, konsep tu kena betul di situ ya, basic kamu kena faham di situ. Okey, so Cl2 plus 2E. Cl2 ni adalah molekul klorin akan menerima 2 elektron untuk membentuk 2 mol ion klorida. Okey, ini adalah setengah persamaan bagi penurunan. Yang di atas ni adalah setengah persamaan bagi pengoksidaan. Okey, jadi persamaan ion dia macam biasa, tuliskan dahulu, pastikan bilangan elektron dia adalah sama bagi pengoksidaan dan penurunan. Kalau tak sama, kena samakan. Okey, baru boleh eliminate, baru boleh potongkan. Kemudian salin balik 2Br plus dengan Cl2, kita akan dapat Br2 plus 2Cl minus. Okey, so ini adalah persamaan ion keseluruhan. Okey, persamaan kimia dia pula. Okey, kita tengok di sini. Mula-mula tadi yang kita dapat tadi adalah larutan kalium bromida. Okey, potassium bromide. Okey, plus dengan, okey, tambahkan ataupun tindak balaskan dengan Cl2, air klorin. Okey, kita akan dapat Br2 dan juga KCl. So, maksudnya kita singkirkan Br daripada larutan dia dan kita masukkan Cl di situ. Sebab Cl lebih reaktif. Okey, kalau kita tengok di situ. Itu sebabnya kita katakan di sini tadi. Okey, kita tengok di situ. Okey, nampak tak di situ? Okey, kita singkirkan, kita keluarkan. Kita keluarkan Br dan kita akan masukkan dengan Cl. Okey, keluarkan Br, masukkan dengan Cl. Okey. Kita tengok di situ. Itu sebabnya dikatakan macam mana cara kita nak sesarkan halogen daripada larutan halidahnya adalah kita akan tambahkan dengan halogen juga tetapi yang kurang reaktif. Baru kita boleh singkirkan dia. Okey. Jadi secara tak langsung KBr ni akan bertindak sebagai ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan. Manakala Cl2 akan menjadi ejen pengoksidaan, oxidizing agent, sebab dia akan mengalami penurunan. Dia akan diturunkanlah. Okey. So daripada perubahan dia daripada larutan tidak berwarna kepada perang, daripada kuning kehijauan kepada larutan tidak berwarna. Okey, KCl ni adalah larutan tidak berwarna. Sama juga dengan KBr. Okey, dia tidak berwarna. Okey, macam tu cara kita nak tentukan penyesaran halogen daripada larutan halida dia sendiri. Okey, ini tadi cikgu dah terangkan macam mana cara kita nak membaca. So, ingat dia punya susunan. Fluorin, klorin, bromin, iodin. S13. Okey, tapi biasa kita akan refer kepada yang 4 ni je lah. Okey, fluorin, klorin, bromin dan iodin. Okey. Maksudnya kalau dia berada di bawah, automatik dia oxidation. Berada di atas, automatik dia akan reduction. Dia akan diturunkan. Okey. Sebab dia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat, so maksudnya dia akan diturunkan. Okey.
So ingat dekat situ macam mana cara kita nak sesarkan dia. Okey, ini adalah contoh aktiviti makmal yang sepatutnya kita buat. Okey, nanti kalau kita ni kita tengok dahulu dari segi teori dia. Okey, mengkaji tindak balas redox dalam penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, dia bagilah beberapa bahan di situ iaitu air klorin, air bromin, larutan iodin, larutan kalium klorida. Okey, dengan kemularan dia 0.5, KBR pun 0.5, KI pun 0.5 dan pelarut organik, okey, trikloroetana ini. Okey, tabung uji, silinder penyukat dan juga rak tabung uji. Okey, kita tengok prosedur yang untuk yang pertama. Okey, warna halogen di dalam larutan aqueous dan pelarut organik 111 trikloroetana CH3 CCl3. Okey. Okey, yang pertama kita tengok tuangkan 2 cm padu air klorin ke dalam sebuah tabung uji. Okey, kita letakkan dulu air klorin. Kemudian kita tambahkan pelarut organik. Pelarut organik yang kita gunakan di sini adalah trikloroetana. Goncangkan campuran dengan kuat dan biarkan tabung uji di rak tabung uji selama 30 saat sebab dia akan ada dua lapisan. Okey, dua lapisan larutan yang berbeza di situ. Okey. Jadi keperhatikan dan rekodkan warna larutan. Okey, ulangi langkah 1 hingga 4 menggunakan air bromin dan juga larutan iodin. Okey, sini ada halogen dalam larutan aqueous, ini halogen dalam trikloroetana. Okey. Okey, yang seterusnya adalah tindak balas penyesaran halogen daripada larutan haridanya. Ini adalah yang B. Okey, kita tengok di situ. Benda yang sama juga macam tadi, cuma kita di situ ada pasangan yang berbeza lah sebab kita letakkan kalium bromida, kalium klorida ke dalam tabung uji. Tambahkan 2 cm padu air bromin ke dalam tabung uji tersebut. Okey, maksudnya kita tengok kalium klorida campur dengan air bromin apa jadi? Kalium klorida campur dengan iodin apa jadi? Kalium bromida campur dengan klorin apa jadi? Kalium bromida campur dengan iodin jadi apa? Okey, kalau iodida campur dengan klorin jadi apa? Iodida campur dengan bromin jadi apa? Okey. So ini dekat sini, so apa yang kita perlu buat? Okey, ini kita campurkan sajalah. Campur, goncang dan biarkan selama 30 saat dan rekodkan warna lapisan. Itu sahaja dia punya tindak balas dia. Campur, goncang, biar. Okey? Okey, ini adalah contoh perbincangan yang ada dekat dalam aktiviti makmal tadi. Okey. Fungsi 111 trikloroetana ni tadi dalam eksperimen ni adalah untuk menentusahkan, to test the presence of halogen. Okey, menentusahkan kehadiran suatu halogen. Ya, kalau kita dah tahu halogen tu ada, so kita tambahkan dengan pelarut organik. So daripada situ kita boleh tahu halogen itu wujud. Okey. So, nyatakan halogen yang dapat menyesarkan klorin daripada larutan kalium klorida. Kenapa tak ada yang boleh menyesarkan klorin? Sebab yang kita ada di sini adalah bromin dan juga iodin. Bromin dan iodin adalah kurang reaktif daripada klorida tu sendiri, daripada klorin. So, bila bromin dengan iodin kurang reaktif, so maksudnya dia tidak boleh menyesarkan klorin daripada larutan dia sendiri. Sebab klorin ni lebih reaktif. Ingat lagi tak? Sebelum ni cikgu pernah ajar kamu tentang penyesaran logam daripada larutan garam dia sendiri. Kan cikgu dah kata yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. So konsep dia adalah sama di sini. Okey, so Cl ni lebih reaktif. So Cl dia tidak boleh disingkirkan, dia tidak boleh diturunkan. Okey, so bromin dan iodin dia kurang reaktif. So dia tidak dapat menyingkirkan, dia dapat menurunkan klorin itu sendiri. Okey. Kalau macam tu, macam mana pula dengan KBr dengan Cl dan KBr dengan iodin? Sebab Br ni berada di antara klorin dan juga iodin. Boleh tak klorin tu menyesarkan Br? Atau boleh tak iodin tu menyesarkan Br? Ki pun sama juga. Okey? Kalium iodida. Boleh tak klorin tu menyesarkan iodida? Atau boleh tak bromin tu menyesarkan iodida? Okey? Kalau kita tengok di situ,
Okey, ingat balik di situ. Okey, yang boleh menyelesaikan bromin daripada larutan kalium bromida hanyalah air klorin sahaja. Okey. Manakala yang dapat menyelesaikan iodin daripada larutan kalium iodida adalah air klorin dan juga air bromin. Sebab apa yang nombor 2 ni air klorin? Sebab klorin lebih reaktif daripada bromin. So, klorin boleh menyelesaikan bromin daripada larutan dia sendiri. Ataupun ini kita panggil sebagai larutan halida. Larutan halida ni adalah larutan yang mengandungi ion halogen. Ini kita namakan sebagai halide solution. Okey, dia bukannya salt solution, dia ada halide solution sebab dia ada ion halogen dalam tu. Okey, so potassium bromide. So yang boleh menyelesaikan dia adalah air klorin sebab klorin lebih reaktif daripada bromin. Okey, yang boleh menyelesaikan iodin daripada larutan kalium iodida disebabkan iodin yang paling kurang reaktif. So yang lebih reaktif daripada dia ada 2, iaitu klorin dan juga bromin. Sebenarnya atas tu lagi ada lagi satu iaitu fluorin kan. Okey. So tapi disebabkan dalam kes ni kita cuma gunakan air klorin dan air bromin sahaja. So klorin dan bromin boleh menyelesaikan iodin daripada larutan kalium iodida. Okey. Itu untuk yang ni lah perbincangan. So lepas ni kalau kita buat eksperimen ni lebih mudah untuk kamu faham lah macam mana benda tu berlaku dan apa sepatutnya observation yang kamu akan dapat. Okey. Yang ketiga, cuba tengok di situ. Bagi setiap tindak balas penyesaran halogen yang berlaku, maksudnya inilah daripada Cl dan KCl, Br dan KBr, I dan juga Ki. Okey, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan bagi penurunan. Okey, tuliskan persamaan ion keseluruhan bagi tindak balas redox itu dan kenal pasti bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Berikan sebab bagi jawapan anda. Okey, sekarang untuk yang ketiga ni, cikgu nak kamu tengok, cikgu ada bagi contoh sikit dekat sini. Okey, cadangan jawapan bagi soalan yang ketiga tadi. Okey, yang pertama tadi, yang ketiga tadi kita tengok tindak balas di antara KBr dan juga Cl2. Okey, yang dua ni kecil sebenarnya, cikgu tak sempat nak ubah. Okey, di antara kalium bromida dan juga klorin. Okey. Okey, di antara Br dan juga Cl, yang mana satu lebih reaktif? Yang lebih reaktif adalah Cl. Okey, yang lebih reaktif adalah Cl. So bromin adalah kurang reaktif. Jadi boleh tak klorin ni menyesarkan bromin ni? Disebabkan dia lebih reaktif, so maksudnya klorin boleh menyesarkan bromin daripada larutan halida dia sendiri. Okey, jadi half equation for the oxidation. Okey, setengah persamaan bagi pengoksidaan di sini. Okey, siapa yang mengalami pengoksidaan? Yang mengalami pengoksidaan adalah bromin tu sendiri sebab bromin kurang reaktif. So bromin akan mengalami pengoksidaan sebab dia lebih mudah untuk melepaskan elektron berbanding menerima elektron. Okey, jadi dia akan mengalami pengoksidaan. So yang ni tadi adalah 2 ion bromida, dia akan melepaskan 2 elektron. Okey, untuk membentuk molekul bromin dalam bentuk cair. Okey. Macam mana cara kita nak buat persamaan ni sebenarnya? Okey, sebenarnya persamaan ni sangat mudah sahaja. Okey, persamaan ni kita mulakan dengan dahulu pada, okey, kita tengok di situ. Okey, sebenarnya persamaan ni mula daripada Br minus, okey, kita akan dapat setelah persamaan itu dioksidakan, kita akan dapat ini sahaja. Okey, Br, kita akan dapat Br2. Okey. Lepas tu macam mana cara kita nak letakkan dia berapa elektron? Okey, sekarang kita tengok kepada nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan di sini adalah negatif 1. Nombor pengoksidaan bagi Br adalah negatif 1. Nombor pengoksidaan bromin di sini bagi molekul disebabkan dia adalah dalam keadaan semula jadi. So nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Apa ingat lagi tak tips untuk letakkan elektron di mana? Okey. Elektron akan diletakkan di bahagian nombor bilangan elektron yang lebih banyak atau nombor pengoksidaan yang lebih banyak. So negatif 1 dengan kosong. So maksudnya yang mana lebih banyak adalah kosong lah. Kosong lebih besar. Okey, nombor pengoksidaan dia lebih besar. Okey, letakkan elektron tu di sini.
Okey, letakkan elektron tu di sini. Okey, kemudian tengok kepada bilangan atom. Atom bagi bromin di situ, Br di situ adalah 2 atom. So automatik di sini dia akan jadi 2 lah, 2 Br. Minta maaf lah, tulisan cikgu ni buruk sikit. Okey, dia akan jadi 2 Br di situ. Okey. So disebabkan di sini dia dah jadi 2 Br. So di sini dia tak jadi negatif 1 dah. Kalau nak buat pengiraan ya, dia punya nombor persediaan masih lagi negatif 1. Tapi disebabkan kita nak mengira nombor persediaan bagi kiri dan kanan, 2 darab negatif 1 di sini akan jadi negatif 2. So bila negatif 2, yang di sini kosong. Okey, kat sini kena tambah juga jadi negatif 2. Baru dia akan sama. So dekat sini kita tambah 2 elektron. Itu yang kita akan dapat yang persamaan yang ini. 2 Br, kita akan dapat Br2 plus dengan 2E. Okey. Yang setengah persamaan bagi klorin pula. Okey, klorin kita tengok daripada atom, daripada molekul klorin tu tadi, air klorin yang kita tambahkan, kita nak turunkan dia kepada ion klorida. Okey, ion klorida sebab kita nak dapatkan KCl tadi. Okey. Daripada Cl2 kita akan dapat Cl minus. Okey, kita tengok di sini. Nombor persediaan di sini adalah kosong dan nombor persediaan di sini adalah negatif 1. Bila kosong dengan negatif 1, mana lebih besar? Mestilah kosong lebih besar daripada negatif 1. So elektron akan berada pada dia. Okey, elektron akan berada pada di sebelah kiri persamaan lah sebab nombor persediaan dia lebih besar. Okey. Kalau kita tengok di situ, bilangan atom dia pun tak sama kiri dan kanan. Sebab kat sini Cl dia ada 2, dekat sini Cl dia cuma ada 1 ion klorida. So kita kena tambah 2. So bila kita tambah 2 dekat sini, automatik yang di bawah pun kita kena tambah 2. So nombor persediaan bagi ion klorida, 2 mol ion klorida ni adalah negatif 2. Ini adalah nombor persediaan yang baru. Okey, nombor persediaan ni negatif 2, ini kosong. So macam mana kita nak samakan kiri dan kanan supaya bilangan elektron yang untuk yang atas dengan yang bawah adalah sama. So kita tambah dekat sini 2. So dekat sini dia akan jadi negatif 2. So kosong tu lah negatif 2. So negatif 2 adalah sama dengan negatif 2. Boleh faham tak di situ? Macam mana nak bentukkan persamaan? So persamaan ion keseluruhan adalah kamu salin semula. Okey, disebabkan kita dah singkirkan elektron dia tadi. Elektron ni kita dah buang. So kita ambil balik Br2. So di sinilah 2 Br plus dengan Cl2. Okey, plus dengan Cl2. Okey, kita akan dapat Br2. Okey, kita dapat Br2 plus dengan 2 Cl minus. So, ini pun 2 Cl minus. Okey, boleh faham yang tu ya? Cikgu harap jelas lah di situ macam mana cara ni. Sambil cikgu terangkan tu, kamu kena apa nama tu? Kamu kena ambil ni lah. Ambil kertas. Kita try ambil kertas. Tengok di situ. Okay, sebentar ya. Dia ada masalah sikit pada cikgu punya ni. Ini kita atas sangat dah tu. Jalan sendiri ni. Sebentar ya. Okey, so sekarang kita tengok balik yang tadi tu. Okey. Tengok yang balik ni tadi. Okey. Okey. So kalau kita tengok di situ, dia membebaskan elektron menghasilkan molekul bromin. Okey, manakala klorin diturunkan kerana molekul klorin menerima elektron bagi menghasilkan ion klorida. Ini cara kita nak terangkan kalau ditanya soalan dalam bentuk soalan AC. Okey. Kemudian air klorin, sebab dia suruh kamu nyatakan dalam soalan tu tadi. Air klorin adalah ejen pengosidaan kerana klorin merupakan penerima elektron. Manakala kalium bromida adalah ejen penurunan kerana ion bromida merupakan penderma elektron. Okey. Kalau kita tengok di situ, daripada ni,
Okey, dia suruh kena pasti bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okey. So kita tengok di situ dia dah jawablah keempat-empat soalan ni tadi. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu buat balik benda yang sama tetapi menggunakan bahan yang berbeza. Okey. So apa bahan yang berbeza di situ adalah Ki dan juga Cl2 dan juga Ki dan Br2. Okey. Kalau kita tengok tadi untuk Ki, okey, disebabkan iodin ni kurang reaktif so dia boleh disesalkan oleh klorin. Begitu juga dengan bromin, okey, bromin lebih reaktif daripada iodin, so bromin boleh menyesalkan iodin daripada larutan halida dia. So bila dia boleh menyesalkan, so maksudnya dia akan ada tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Cikgu nak kamu cuba buat benda ni dan hantar pada cikgu cadangan jawapan dia untuk Ki dan juga Cl2 dan Ki dan juga Br2. Okey? So kita tengok soalan yang keempat. Okey. Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti makmal ini, susun klorin, bromin dan iodin dari segi kekuatan sebagai ejen pengoksidaan dalam tertib menaik. Deduksikan hubungan antara kekuatan sesuatu halogen sebagai ejen pengoksidaan dengan kedudukan halogen dalam kumpulan ke-17 dan susun ion klorida, ion bromida dan ion iodida berdasarkan kekuatan dari segi ejen penurunan dalam tertib menaik. So macam mana cara kita nak jawab soalan yang keempat? Ini adalah cadangan jawapan dia. Okey. Dia katakan suruh susun dari segi kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. Bila ejen pengoksidaan dalam tertib menaik maksudnya yang paling kecil dululah yang di bawah. Iodin ni adalah yang paling senang untuk melepaskan elektron dia. So dia banyak bertindak sebagai ejen penurunan sebab dia akan dioksidakan iodin ni. Okey. So iodin lebih kurang reaktif diikuti dengan bromin dan yang paling kuat sebagai ejen pengoksidaan adalah klorin. Okey, yang ini macam mana cara kamu nak susun adalah kamu tengok yang mana yang paling kurang reaktif. Yang ini pula, yang C ni dia terbalik. Sebab dia kata kekuatan sebagai ejen penurunan. Disebabkan klorin ni dia lebih reaktif, so dia lebih senang untuk menerima elektron. Dia tak sama macam kumpulan 1 ya, ingat betul-betul. Kumpulan 1 lebih mudah untuk melepaskan elektron apabila dia menuruni kumpulan. Tapi bila kumpulan ke-17, bila dia menuruni kumpulan dia lebih mudah untuk menerima elektron. Dia lebih sukar untuk menerima elektron, Dia lebih sukar untuk menerima elektron. So bila dia lebih sukar untuk menerima elektron, kereaktifan dia berkurang. Okey. Yang B pula, deduksikan hubungan. Deduksikan hubungan tu maksudnya kamu kena nyatakanlah hubungan di antara kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan dengan kedudukan halogen tu dalam kumpulan ke-17 tu. Okey. So macam mana cara kita nak jawab adalah kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Kamu kena kaitkan soalan ni disebabkan dia nak kekuatan dan juga ejen pengoksidaan. So kamu kena jawab mengikut apa yang diminta dalam soalan. Okey, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan. Ambil balik dia punya ayat di atas ni. Okey, semakin apa? Semakin berkurang ke, semakin bertambah ke? Dekat situ kamu kena fikir. Okey, semakin berkurang apabila menuruni kumpulan ke-17. Sebab bila makin ke bawah, so maksudnya dia lebih sukar untuk menerima elektron. Bila dia sukar untuk menerima elektron, dia lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Itu yang menyebabkan dia punya kereaktifan dia berkurang. Okey, untuk kumpulan ke-17 sahaja. Okey, so ingat betul-betul. Sebab yang hari ni yang kita belajar, ingat betul-betul yang kita belajar hari ni adalah penyesaran halogen daripada larutan halidanya. So, kamu kena fokus kepada unsur kumpulan ke-17 sahaja. Okey, fokus dekat situ. Okay, hari ni subtopik kita akan belajar sampai situ sahaja. Okey? Jadi, sampai situ saja. Kalau ada apa-apa, ingat balik apa yang cikgu suruh buat. Yang cikgu suruh buat hari ni adalah latihan yang ini. Okey, 2 soalan saja. Okey, refer kepada cadangan jawapan yang cikgu bagi ni. Okey, dan kamu cuba untuk buat. Cuba buat dan hantar.
Jangan buat dan simpan. Sebab kalau kamu buat dan simpan, cikgu pun tak tahu kat mana cikgu nak betulkan kamu. Kat mana yang cikgu ni kan. Okey. Tahniah kepada yang 5H hampir kesemuanya menghantar jawapan untuk cikgu semak. Okey, 5K cikgu masih lagi belum menerima sebarang kerja untuk disemak. Jadi cikgu harap kerjasama daripada semua sebab kita tak nak ada sebarang masalah selepas kita buka sekolah nanti. Okey, kita ada 1 bulan lagi tau nak buka sekolah. Okey, bukannya sehari. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Untuk hari ini sebab hari ini punya satu topik. Okey. So, selamat belajar semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.